Baik, kita tengok di muka surat 32 tentang kemuncak iman adalah kalimah la ilaha illallah. Baik, dikatakan sebagai kayu ukur yang pertama, kalimah la ilaha illallah adalah kayu ukur yang pertama disebabkan dia adalah asas tadi, kita dah tengok penjelasan tadi, disebabkan dia adalah usul. Usul yang yang kita tengok jadual tadi, bahawa dia duduk kat sini kan. Kalimah la ilaha illallah ada dekat i'tikad, kepercayaan kita kepada Allah, dan ada juga dekat ikrar kita pada lisan kita la ilaha illallah. Maka dia duduk di dalam usul. Bila duduk dalam usul, maka dia adalah asas yang paling tinggi dalam keimanan kita. Baik, bila dia asas yang paling tinggi dalam keimanan kita, maka dia adalah kemuncak kepada keimanan. Puncak dia. Sebab apa? Kita buat perumpamaan. Dalam buku ni ada rajah lagi. Tulisan mungkin terbalik, tapi tak apa, kita tengok kotak-kotak je. Baik, bawah ni, ini adalah umpama foundation, rumah. Ini rumah. Baik, kotak atas ni perabot. Perabot ataupun hiasan dalaman. Perabot, hiasan dalaman. Ni umpama satu perumpamaan ni sebuah rumah. Baik, rumah adalah foundation, asas, dan kemudian perabot dan hiasan dalaman ni benda yang mendatang. Cuba kalau tak ada bawah ni, kita tutup, asas ni kita tak ada. Baik, kita tutup. Asas ni tak ada perabot dengan hiasan saja. Baik, kalau ada perabot dengan hiasan saja, nak letak kat mana barang tu? Itu kita katakan iman tu adalah asas. La ilaha illallah sebagai asas. Sebab kalau kita buat perumpamaan macam ni lah misalnya kita tak ada rumah. Kita tak ada rumah sewa ke beli ke, tak ada. Tapi kita pergi kedai perabot. Sampai kedai perabot, kita pilih lah. Kita pilih cushion sofa yang paling cantik. Kita pilih almari yang paling antik. Kita pilih peti ais yang paling canggih. Kita pilih TV yang paling besar. Kita pilih dapur gas yang latest. Kita pilih semua perabot yang terbaik. Kemudian bila dah siap, bayar. Cashier pun tanya, nak hantar kat mana tuan? Oh, rumah tak ada lagi. Hold dulu, rumah tak ada lagi. Agak-agak betul ke tak betul orang ni? 3 suku ke 4 suku? Jadi maksudnya kita tu dah ada rumah baru kita beli perabot. Itu yang normal. Yang tak normal, pergi beli perabot dulu, rumah tak ada. Patutlah kali perabot letak tepi jalan, kena hujan panas reput. Dan orang tak buat macam tu. Sebab dia tahu itu tak normal. Tapi kadang-kadang dalam masalah iman, kita berlaku macam tu. Di mana kita katakan, kalimah la ilaha illallah tu umpama rumah tadi. Dia foundation. Setelah ada rumah tu, maka boleh tambah dengan amal-amal soleh kita. Maka ketika itu solat kita boleh masuk sebab dah ada kalimah la ilaha illallah. Maka solat menjadi ibadah. Maka puasa, zakat, bersedekah, baca Quran, semuanya masuk dalam ibadah. Dan bahkan makan, minum, tidur, bersembang, jalan-jalan, makan angin, semuanya boleh jadi dapat pahala, boleh jadi ibadah. Ketika mana kalimah la ilaha illallah dah ada dalam diri kita. La ilaha illallah. Itu ada dalam diri kita. Tapi ketika kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tidak ada dalam diri kita, maka kebaikan apa pun yang dilakukan tidak ada ertinya di sisi Allah SWT. Jadi maksudnya kalau dia bersedekah sekalipun dengan sedekah yang paling banyak, dengan jutaan-jutaan ringgit, dia tidak dinilai di sisi Allah. Sebab dia tidak ada foundation kalimah la ilaha illallah. Dia kena letak foundation dulu. Kena letak dulu kalimah la ilaha illallah dalam hati kita. Itu maknanya dia sebagai foundation, sebagai asas, sebagai kemuncak ataupun yang paling penting dalam bab keimanan kita. Kalau kita dah ada kalimah la ilaha illallah, buatlah apa saja, semuanya boleh dinilai sebagai ibadah. Selain pada sedekah, kadang-kadang senyum kita pun sebagai ibadah. Bercakap kita sebagai ibadah. Kita sembang dengan kawan-kawan kita pun boleh jadi pahala. Kita makan angin, jalan-jalan boleh jadi pahala. Ketika mana kalimah la ilaha illallah dah ada dalam diri kita, tinggal nak otor je. Otor apa? Otor niat. Sentiasa berniat untuk melakukan setiap sesuatu kerana Allah SWT. Dan kemudian otor kita punya perbuatan tu supaya selari dengan syariat Allah SWT. Itulah yang dikatakan sebagai
kalimah la ilaha illallah ke muncak ataupun perkara yang paling penting dalam keimanan kita. Baik. Kemudian muka surat 35, serendah-rendah iman adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Baik, dalam hadis yang lain ada Nabi SAW bersabda, seorang lelaki marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariq, kan? Faqala wallahi la unahiyanna hadha 'anil muslimina la yu'dhihim fa udkhilal jannah. Baik, seorang lelaki berjalan lalu mendapati dahan pohon di tengah jalan. Lalu dia berkata, demi Allah, saya akan menyingkirkannya agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka dia dimasukkan ke syurga. Baik, ini Nabi SAW cerita. Nabi SAW jelaskan ada satu keadaan di mana seorang lelaki ni dia berjalan, kemudian dia nampak ada dahan. Kita kata sekarang ni pokok tumbang lah, senang kan? Pokok tumbang. Dia pun kata, wallahi aku akan singkirkan dahan ni supaya tak mengganggu orang lain nak berjalan kat sini, supaya tak mengganggu orang kaum muslimin lain yang nak lalu jalan ni. Maka hanya kerana itu sahaja, kerana dia tepikan dahan pokok tu, dia dimasukkan ke syurga. Itulah yang kita katakan sebagai jangan pandang remeh kepada sekecil-kecil amalan, dan jangan pandang remeh juga kepada sekecil-kecil dosa. Sebab apa? Kedua-duanya boleh menjadi asbab kita ke neraka atau menjadi asbab kita ke syurga. Jadi sekecil-kecil amal perbuatan kita dan sekecil-kecil perbuatan kita itu boleh menyebabkan kita masuk neraka atau masuk syurga. Kalau kita buat sekecil-kecil kebaikan, mungkin sekadar kita memandang seekor kucing dengan perasaan kasih sayang, macam tu saja boleh jadi sebab kepada kita masuk syurga. Sebab Allah tu pandang kita sekecil-kecilnya. Kan Allah tu pandang amal kita itu pakai zarah. Dia tak pakai satu amal, dua amal, satu kebaikan, dua kebaikan, tak. Allah pandang tu sebesar zarah. Sebab tu Sayyidatina Aisyah pernah satu ketika orang datang minta sedekah di rumahnya, kemudian Sayyidatina Aisyah bagi biji anggur, bukan biji anggur, buah anggur butir-butir tu, dia bagi berapa butir. Kemudian ada yang pandang-pandang dia. Keluarga lah masa tu. Istilah macam kita lah. Kita kalau orang datang mengemis, tiba-tiba kita ambil nasi 2-3 butir atas meja kita tu, kita boleh bagi kat dia. Rasa ada nak pandang-pandang dia. Kalau kita pandang-pandang dia dengan sinis. Baik, ada saudara mara yang pandang-pandang Sayyidatina Aisyah pada ketika tu dengan sinis. Ada ke bagi suka banyak tu je? Dalam hati dia macam tu lah. Maka Aisyah jawab. Dia orang memang tak cakap apa-apa, tapi Aisyah faham dengan pandangan mata tu. Aisyah jawab, apa tengok-tengok? Bahasa kita gitulah. Apa tengok-tengok? Tak tahu ke kamu sebesar zarah, berapa zarahkah zarah yang ada dalam biji anggur ni? Sebesar manakah zarah yang ada dalam biji anggur ni? Berapa banyak zarah yang ada dalam biji anggur ni? Maksudnya Aisyah nak kata, jangan dok remeh lah tengok aku bagi benda sikit-sikit macam ni. Sebab Allah tu bukan bilang 1 biji anggur, 2 biji anggur, 3 biji anggur. Tak. Allah bilang dalam 1 biji anggur tu ada berapa banyak biji zarah. Itu maknanya bila Allah hitung sebanyak itu, sebab itu jangan pandang remeh sekecil-kecil amalan. Walaupun sekadar mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang kawan kita bagi. Sekadar menyenangkan hati kawan kita. Sekadar kita tidak mengganggu orang lain, itu pun dianggap sebagai kebaikan. Itu yang kita boleh lakukan dalam kehidupan kita. Jadi maknanya sekecil itu pun boleh jadi sebab kita masuk syurga. Jadi mungkin di akhirat nanti kita boleh menyesal dengan setiap perbuatan baik yang kita tinggalkan. Mungkin sekadar kita kata kita nak bagi contoh kita sekadar kebaikan tu, mungkin kita kata kita sekadar susunkan kasut, kita tengok kasut bersepah-sepah, kita susunkan. Atau mungkin benda baik tu sekadar kita tak komen benda pelik-pelik dalam posting orang. Itu saja, kan? Kita diam, kita tengok posting tak elok, okey, kita boleh bagi peringatan, boleh, tapi bukan dengan perkataan-perkataan yang tak baik, kan? Bukan dengan perkataan-perkataan yang kasar, kan? Dan bukan dengan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya. Atau dalam keadaan kita tak kenal orang tu, kita komen suka-suka hati kita.
Okay, kita tinggalkan benda tu saja, itu pun dah dianggap sebuah kebaikan. Atau mungkin paling simple, like. Like posting kawan kita yang baik. Share video-video kuliah. Tak buat apa pun, klik-klik je. Itu pun dah dikira sebagai kebaikan yang boleh jadi dengan hanya sebab share tu saja dah boleh masuk syurga. Kenapa macam tu? Habis tak payah buat benda lain. Tak, dia gini. Kita ni masuk syurga, ada persen. Persen, contoh markah lah kita katakan. Contoh lah ni, contoh. Ada persen markah. Okay, markah 90, okay, boleh masuk. Contohlah, kita punya markah 89.9. Tak cukup 0.1. Yang itu masa tu yang cari amal-amal kecil ni. Itu yang kita kata maknanya amal-amal sekecil-kecil amalan kebaikan tu kita lakukan. Sekadar solat sunat 2 rakaat, solat witir 1 rakaat. Solat witir malam hari 1 rakaat saja. Itu pun boleh jadi sebab kita masuk ke syurga. Jadi jangan remehkan dan jangan tinggalkan walau sekecil-kecil amal kebaikan.